Tukar perhatian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu jenan. Kita dapat PM baru Okey, minta tolong kawan-kawan kalau yang boleh mute sat. Dia on bila dia bercakap. Okey, pertama sekali minta maaf banyak-banyak sebab terpaksa ditangguhkan setengah jam atas masalah teknikal. Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang 4 perkara yang utama. Iaitu nombor 1 adalah pemahaman tentang koperasi. Nombor 2, cadangan nama koperasi. Nombor 3, nilai saham koperasi dan yuran tahunan. Dan nombor 4, penerangan kepada pucuk pimpinan koperasi nanti. Kumar ada Kumar? Ada ini? Sorry, ada. Ada? Kumar? Okey. Ngantuk lah. Okey, Liverpool menang tak apa, relax. Okey, Kumar. Sebenarnya dekat sini lah, first kali lah nak tanya kawan-kawan yang ada dalam ni, siapa yang masih blur-blur pasal koperasi? Kalau ada siapa-siapa, please. Cuba jawab. Mute semua. Itulah. Ada siapa-siapa yang belum faham ke pasal koperasi? Cuba cerita sikit. Okey, kata tak apa. Okey, aku start lah. Sebenarnya koperasi ni lagi besar daripada Sdn Bhd. Okey, pasal apa? Benda ni Leman pernah tanya, why koperasi not Sdn Bhd? Sebenarnya Sdn Bhd adalah subsidiaries of koperasi. Nak tunjuk betapa besarnya koperasi ni. Koperasi ni, dia kelebihan koperasi adalah ahli lembaga yang pegang saham adalah boleh melebihi daripada 10 orang. Tak sama macam Sdn Bhd. Sdn Bhd terhad. Okey, itu kelebihan yang ada dekat koperasi. So, setiap lembaga saham untuk ahli-ahli dia apa semua adalah berdaftar. Okey? So, jelas. Dan koperasi, memang tujuan utama koperasi adalah untuk nak dapatkan pelaburan. Nak cari duit. Yang ni tujuan utama koperasi. Mana-mana koperasi, boleh cek. Kalau salah, minta betulkan Kumar. Okey. So, secara basic, koperasi, duit. Yang tu je. Tu as simple yang saya boleh terangkan lah. So, kalau kata kita nak cerita, okey, masa hari tu ada cadangan yang cerita pasal kita nak buat kebajikan apa semua. Yes, betul, tak nafi kebajikan tu penting, tetapi bukan dengan koperasi kita. Untuk kerja-kerja kebajikan, kita kena set another persatuan. It should be kena go for persatuan alumni. Okay. So bila dalam persatuan alumni kita boleh create lah biro kebajikan apa semua, everything so on. Tapi untuk koperasi kita nak cari duit, untuk nak jayakan ahli-ahli dia. Yang ni je koperasi. Okay. Simple tu lah penerangan aku sebenarnya. Aku jangan gelak lebih. Okay, so ada siapa-siapa masih blur pasal koperasi sebab kita sebenarnya tak go sangatlah penerangan pasal koperasi ni pasal dah ada sebelum ni dan Kumar pun dah bagi panjang lebar jenis-jenis koperasi. Memang banyak jenis koperasi, tetapi apakah jenis koperasi yang kita nak buat? Yang ni yang lebih utama. Okey, kalau ada siapa-siapa yang ada cadangan koperasi selain hartanah, sila kemukakan. Harap jangan malu, jangan segan, just join sekali dalam discussion. Yang ni lebih pada discussion lah. Hopefully jangan macam dengar presentation lah. So kita adalah
macam kita discuss lah sebenarnya. Okey. So ada apa-apa soalan ke dulu buat masa ni atas pemahaman koperasi? Tak ada aku test, carry on lah. Tak ada? Tak ada. Test. Sorry, Assalamualaikum. Okey. Kalau macam tu, so everybody Test, faham test. lah koperasi? Kita cut short lah. Kita go. Okey. Macam mana nak cakap? Sorry. Yang retail tu kita, dalam kita tak consider retail. Retail Tak tu ada lah, nak Mat. apa. Kalau buat kedai. Retail macam tu lah, Kamarul. Tu kan kamar lah, tu Amin lah. Apa nama apa? Amin, sorry lah. Amin. Aku bukan racist, sorry lah. Biasa lah ni. Ni lah. We all look alike. Tak. We all look alike. Soalan dia apa? Soalan dia dia soalan dia itu kita duk fokus dekat apa ni hartanah kan, estate mana kan. Kalau retail tu dia ada tak skop dalam koperasi? Kot lah kan. Retail ni maksudnya dia bukan koperasi ni, dia secara umum ni dia banyak lah jenis dia. Kalau retail ni dia lebih kepada pemborongan dan perucitan lah. Yang tu ada sektor dia ada fokus dia. Dia ada dia punya, maksudnya koperasi ni ada banyak. Kalau nak buka, tak semestinya buka kedai runcit tu mesti koperasi seberguna, tak. Koperasi hartanah pun boleh buka kedai runcit, tak ada masalah. Okey. Faham tak? Kalau kita Faham, selepas ni faham. target kita nak buat apa pemborongan peruncitan pun still okey. Kalau kita koperasi hartanah tak ada masalah. Sebab koperasi ni open. Ya boleh lah. Walaupun kita register bawah koperasi hartanah pun boleh masuk retail lagi ya kan. Dia hartanah ni kita nak target kita punya core kita. So selepas ni kalau kita nak tambah, kita boleh buat mesyuarat agung, kita tambah lagi aktiviti kita, tak salah pun. Jadi ada minit mesyuarat, ada mesyuarat agung. So SKM akan proceed je lah. Okey. Nanti SKM dia reject lah, dia tengok koperasi ni apa fokus dia. Dia tak ada fokus tau. Sebab tu kita kena develop dulu. Lepas develop dan maintain standard. Lepas tu kita nak fokus benda lain. Okey, tak ada masalah pun. Okey. Okey. Ada okey. Dah clear Mak Kedet? Okey, clear test. Clear Okey. Okey, aku ulang sikit lagi berkenaan pasal apa kita pilih koperasi hartanah. Okey, jadi aku ulang sekali lagi ya. Antara faktor pemilihan koperasi hartanah adalah dia lebih kepada passive income. Ingat ni ya, kawan-kawan. Passive income. Maksudnya sekali kita labur, kita tak payah ada siapa-siapa, tak banyak pihak yang perlu manage. So sebab tu yang ni tujuan utama koperasi hartanah. Kalau kata kita ambil koperasi lain, contoh kita buat sektor macam tadilah, peruncitan ke, pemborongan ke, dia melibatkan banyak pihak untuk nak run the operation. Yang ni yang kita cuba elakkan untuk permulaan. Bukan menidakkan langsung apa-apa industri lain. Yang tu saja. So yang first kita punya target ni adalah benda yang lebih pada passive income dan lebih selamat untuk investment kepada semua orang. Yang tu je. Okay. Masa first penerangan last 2 weeks dulu, memang aku banyak stress out kepada rumah kedai. Tapi rumah kedai ni melibatkan kos yang tinggi. Cumanya kita macam-macam jalan ke arah tu. Antara contoh kita buat, kita beli rumah yang biasa dulu pun boleh. Beli rumah-rumah lelong pun boleh macam cadangan-cadangan kawan-kawan kita. Kita beli rumah lelong dengan apa dana yang kita ada. And then kita flip. And one day, mungkin lepas 10 tahun kita mampu ada rumah kedai sendiri.
Ataupun mungkin lepas 10 tahun kita mampu ada 5-6 biji rumah atas koperasi sendiri. Yang ni semua benda yang tak mustahil. Benda yang boleh dibuat. Cuma keyakinan dan bantuan kawan-kawan je. Yang tu yang kita berkoperasi. Kita bergerak sebagai satu kumpulan yang besar. Okay? Yang ni yang tujuan utama. Kita memiliki benda yang kita sukar memiliki. Yang ni antara tujuan koperasi. Okey. Cukup kot cakap untuk koperasi ni. Kita nak go yang agenda-agenda yang lebih spesifik kepada koperasi. Okey? Okey semua? Alright. So next adalah cadangan nama koperasi. Kita dah sembang pasal koperasi. So lah ni apa yang kita nak adalah cadangan nama koperasi Jenan kita ni. Ada siapa-siapa boleh bagi cadangan? Cadangan pertama ke kedua? Kalau boleh koperasi kita ni orang kenal lah Jenan 97. Walaupun nama koperasi Ramok ke, ex mantan tim bola kita. Tim bola kita lah ni dah Razza dan dia pun ada currently dalam ni. Terima kasih kerana hadir. Okay, any idea kawan-kawan? Bagi contoh lu. Contoh koperasi Rogan 97. Tu pendek sangat. Awak nak kena terbalik orang Yang tu kita punya future. Dia punya fire. Ajak. Okay. Kalau siapa-siapa ada idea boleh type dekat message. Mungkin kita boleh baca sama-sama lah kan. Untuk siapa yang tak berapa dengar macam aku ni. Kumar, satu soalan. Bolehkah koperasi kita bubuh number? Number macam mana? Macam ni yang aku duk type ni. Okay, baca. Macam tu lah. Koperasi Jenan 97. Boleh ke tak boleh? Boleh Contoh. je, tak ada masalah. Boleh Koperasi Jenan 97 berhad. Berhad kan? Betul. Okay. Kena kalau kita buat short form? Ko Jenan ke? Kojen ke? Kojen ke? Kojenan lah. Dia tak kisah pun. Kalau kita nak letak Tapi sebab Koper je ke? kita ni sokong Liverpool, so jadi Kop Jenan lah. Kop Jenan lah. Kop Jenan lah baru sedap Liverpool. Mana Keon tak masuk. Tapi jarang lah orang ambil Kop, orang ambil Ko lah. Mewakili koperasi Ko Jenan 97. Boleh je. Razza tak setuju ke itu. Okay, so koperasi Jenan 97. Ada nama-nama lain? Kita bagi lah ni 958. 2 minit. Pukul 10. Siap. Next. Kalau tak ada pencalonan. Ada lain. Come on. Takkan koperasi Jenan tu orang setuju lah. Okay. Bagilah cadangan. Bagi cadangan. Kumar. Banyak kepala ni. Banyak kepala. Come on. Lah, tadi dah ada lah koperasi Jenan tu. Ada koperasi Kojen 97. Okay, thank you. pinjam sir. meminjam. Co-op J97. Okay, quite nice. Okay. Siapa tukar jadi Saat? Saat. Jacob 97. Pasal apa J, Syed? Orang putihnya version.
Jenan Koperasi 97. Okey. Tu nama singkatan, nama penuh tak ada. Nama glamour boleh apa-apa boleh letak. Nama penuh kita. Official. Kita boleh panggil Jacob 97, tak ada masalah pun. Weh, nice. Jacob 97 tu macam menarik. Tapi nama official dia mestilah apa. Takkan nak letak. Tapi kalau Jacob 97 just nama glamour, kita je nama panjang ni Koperasi Jenan 97 je lah kan. Itulah kalau kita nak buat Koperasi Bekas Pelajar Jenan sesi Panjang. 93 97 berhad. Nak masuk dia lingkungan 93 sampai 97. Mana siapa-siapa yang masuk kan. Itu boleh lah join, tak ada masalah. Taklah kan. Tapi tak apa. Tak payah apa yang panjang. Okey dah tu macam tadi. Macam cakap dekat tadi. Apa dia? Official Koperasi Jenan 97. Lepas tu ceritanya tu Jacob 97 ke apa-apa yang ni lah kan. Yalah. Kita kan bangsa Johor juga. Kita bangsa Jenan. Dia Koperasi Bekas Pelajar Jenan ke Koperasi Jenan 97? Alumni-nya Koperasi Jenan. Koperasi Sultan Abdul Halim ni ke? Alumni Sultan Abdul Halim. Kalau tak ada lagi boleh tak ada lagi orang guna kod Jenan tu boleh lah. Kalau tak dah ada orang guna payah juga . Okey, tak apa. Kita try dengan Koperasi Jenan 97. Okey, semua. Pilihan kedua, baru kita go Koperasi Jenan 93, 97. Senang. Okey. Ada cadangan? Amin, tak ada cadangan Amin. Black. Aku rasa Jacob 97 tu okey. Branding Jacob tu okey. Budak Jenan 97. Koperasi Budak Jenan. Okey. Kop ni aku teringat Kopen lah pula. Aku pun dah teringat lah Kopen. Orang ni apa kita bagi orang ni lah yang ada PhD kan. Dia bahasa dia lebih linguistik. Okey tu, sedut ada share tu. Koperasi Cak. Alumni Samsah official kita. Betul lah. Koperasi Alumni secara Halim. Okay. So tak ada lagi kalau Jenan kita boleh pakai lah. Koperasi Jenan 97. Berhad. Cik dah bagi Koperasi Budak Jenan tu. Sedap juga dengar. Tapi budak Jenan ni mewakili tempat. Itu orang bisa jadi budak. Okey, kita Koperasi open Budak for Jenan. voting. Pesat. Okey, ada orang yang Koperasi Budak Jenan 97, Koperasi Jenan 97, nanti kita masukkan dalam Google Form untuk voting 1 week. Okey. Pilihan pertama adalah pilihan kedua tu adalah pilihan pertama. Tak mau panjang-panjang lah nombor. Nombor ni bagi ada orang tikam lah. Okey. Okey. Pilihan satu, Koperasi Jenan 97 Berhad. Koperasi Jenan 93, 97 Berhad. Koperasi Budak Jenan. Koperasi Sekolah Jenan. Sedut. Nombor 2 tu tak payah tolak masuk terus 9393. Ya. Okey. Tu tadi atas ada setiap kawan apa tadi. Koperasi Sekolah Jenan 97. Mana setiap kawan?
Koperasi Koperasi. setia kawan tenang 97. Bubuh je lah. Kita ada option 4. Nanti orang pilih je lah. Okey, letak. Letak ya. Ada orang mungkin nak go for official, maybe Koperasi Alumni Samsah 97 ke. Okey, 5, 6 lah kot. Cukup nanti open for voting lah. Hai, Waro. Waro pun join. Hai Waro. Hai, Waro. Waro, tunjuk muka sikit Waro. Nama nak tengok orang Australia ni. Nama saya Waro. Aku tak boleh kutuk dia, aku dah kena tulah lah. Cakap aku asli tak dengar kot. Okey. Dah ada 6 pilihan. Rasa cukup ke? Okey, hai Shodi. Jadi pun join. Tak boleh sebut Shodi, aku dah biasa sebut Putat. Sorry lah. Alright. 6 pilihan. Okey ke? Okey. Next. Setuju? Agenda ditutup? Setuju. Setuju. Okey, yang ni yang paling penting. Cadangan nilai saham. Yang ni paling ditunggu-tunggu. Okey. Kita pun main koperasi hartanah. Duit tak ada, nak beli apa? Paling simple lah. Apa kata bentang dulu pelan-pelan. Pelan apa kita nak beli. Okey, macam ni ya. Yang ni adalah cadangan terbaru yang aku ada terfikir sikit lah. Ni cadangan lah. Kalau ada apa-apa bantahan, nanti buat. Bagi aku cakap. Cadangan aku adalah aku akan buka di saham total bernilai 500,000 dan dipecahkan kepada satu lot 5,000 setiap satu. Maksudnya kita akan ada 100 lot semua untuk permulaan. Okey. Paling minimum saham adalah satu lot 5,000. Okey. Tetapi dibuka kepada sesiapa yang nak beli lot-lot selebihnya tu. Cadangan ni sebab ada yang mai kata dia kurang kemampuan, ada survey, based on survey yang kita buat tu, ada beberapa orang yang below 5,000 kemampuan dia. Ada juga yang kata 5,000 dan ada juga yang kata 10,000 dan ada juga yang kata boleh go 10,000 dan ke atas. Atas sebab ni, kalau kita nak go for satu titik persamaan kita, kalau aku letak kat itu 10,000, mungkin ada di antara kita yang tak dapat join. Walaupun bukanlah kata hari ni aku cakap 10,000, besok dah kena masuk duit tu. Tak. Kita akan ada masa sehingga ke bulan Mac 2022. Pada masa tu baru kena lengkapkan nilai saham yang kita nak. What happen sekarang ni yang aku suggest lebih kepada unit saham tu sendiri. Maksudnya, kalau kata satu lot saham bernilai 5,000, kita akan kotakan sebanyak saham pertama. Yang pertama, first phase adalah kepada semua ahli seorang satu lot. Ahli yang berdaftar dengan koperasi nanti. Katalah ahli koperasi kita ada 40 orang. Contoh 40 orang. Maksudnya
40 ahli koperasi telah bersetuju dengan nilai satu lot saham bernilai RM5,000. Maksudnya kat sini kita dah ada RM200,000 untuk permulaan. Okey, kita masih ada balance lagi 60 unit saham. 60 lot saham. Sorry. Yang bernilai RM300,000. Untuk lot-lot ni terbuka kepada ahli-ahli yang dah memiliki lot saham pertama. Maksudnya kalau siapa yang nak beli lot lebih apa semua, boleh. Dipersilakan. Tetapi sekiranya ada permintaan melebihi 60 lot saham, undian akan dijalankan. Okey, jelas Hi Neng, welcome. Okey, ulang balik Kalau kita buka untuk 100 lot saham bernilai RM500,000 untuk permulaan dan setiap satu lot saham bernilai RM5,000. Lot saham adalah tertutup kepada nilai ahli koperasi kita sendiri untuk pembelian lot yang pertama. Tetapi apabila berlaku adanya lebihan lot lepas tu, dia terbuka kepada ahli-ahli lain yang berminat untuk menambah saham. Yang ini adalah cadangan. Okey, andai kata kita tak bersetuju dengan cadangan pecahan lot, kita mungkin boleh dapatkan satu titik persamaan antara kita semua. Tetapi dengan syarat modal itu make sure lah relevan. Okey, berapa maksimum lot boleh dibeli? Ini antara soalan daripada Sedut. Very good. Bergantung. Berapa maksimum lot boleh dibeli bergantung kepada lebihan lot dan bergantung kepada minat daripada rakan-rakan lain. Dia akan go macam ni Katalah 40 orang tadi host yang berminat. Okey, kita ada lagi balance 60 lot. Okey. Yang berminat katalah ada lagi 30 orang, tetapi ada yang minat 4 lot, 5 lot. Dia akan go for macam ni. Untuk setiap pertambahan lot tu adalah mengikut tempoh masa yang dibuka. Kalau kata kita set sebulan, lot ni dibuka, open lot. Ada orang yang berminat masuk. Okay, kita akan, dia akan bagi berapa lot yang dia nak, apa semua, everything. Kita akan tapih dia. So, kalau kata ada permintaan tu lebih pada 60 lot, maka kita guna konsep sama rata dulu. That means, bagi dulu priority kepada orang yang nak je satu lot. Lepas tu, lepas tu baru dia dapat yang another lot. Dah habis dah permintaan orang lain tu yang minta 1 lot, 2 lot tu. Dia yang 4 lot ni dia akan come after that. Benda ni maybe kena bertulis sikit lah. Nanti ada contoh pengiraannya. Okay. So tak ada maksimum lah sebenarnya. Sehingga habis fasa 1. Maksudnya kita akan jual ni sampai habis fasa 1, kita gain 500k. Okey, lepas 500k ni, mungkin kita buka next punya fasa lah. Katalah 500k ni kita berjaya beli 3 biji tu lot rumah ke tanah ke anything lah. Kita beli apa-apa. So habis ni, benda ni dah pasif. And then ada orang lagi berminat lagi, nak go lagi. Mungkin kita boleh bincang untuk next punya fasa.
next punya modal baru. Okey, faham ah? Okey, ada apa-apa cadangan lain berkenaan kita punya nilai saham dulu. Any idea, kawan-kawan? Okey, kalau tak ada, takkan kita terima setuju bulat-bulat yang tadi tu. Wah, tak puas kot kan. Pasal puasa yang hang beritahu ni pun yang cadangan hang ni pun berdasarkan pada survey yang kita buat tu ya. Survey yang buat kan. Yalah, survey tu, based on survey, kita ada beberapa lah. Okey. Sekejap, aku type sikit. Dua lot Ustaz. Okey, untuk start, kita akan dapat satu lot je dulu. Kenapa? Faham tak? Okey. Betul. Bagi semua orang boleh beri dulu. Yes. Betul. Yes. Maksudnya cut off time ni maybe kita buka sampai bulan 12. Okey. Sampai bulan 12 tengok orang lain macam okey, yang tu je yang kita dapat. Okey, lepas tu go for apa? Open lah. Open lot lah lepas tu. Open lot pun kita ada satu lagi cut off time. Okey. So tak kisahlah siapa yang nak ada dua lot. Okey, lepas tu next adalah pemilikan dua lot priority. Kalau masih ada lebihan baru kita bagi kepada 3 lot. Faham Kalau untuk 2 lot tu dapat permintaan ramai. Katalah yang first pemilikan satu lot 60 orang. Yang second pun 60 orang juga nak untuk second lot. Yang tu kita terpaksa undi lah. Kita cabut lah. Okey, faham lah? Ya. Betul. Ada yang kurang kemampuan pun boleh lah sebenarnya nak masuk join. Instead of itu kita kata 10,000, so kita buat pecah. Kita pecah kepada lot. Adil. Yalah kan. Itu first time. Dictator lah sikit. Okey so faham. Okey, usul
Okay, thank you Sedut. Tapi walaupun dah ada orang menyokong usul Sedut, boleh buka option terus untuk beri 2 lot max. Nanti lebih okay, tak apa, kita go for 1 lot dululah for the start. Tapi kita tengoklah, kalau cut off ahli kita adalah 31.8. Okay. Tapi sebenarnya ahli ni tak pernah tutup. Ahli memang boleh masuk anytime. Ahli ni dia tak ada cut off. Sorry ya, aku betulkan balik tadi. Ahli kita boleh open je sampai bila-bila. Tetapi untuk permulaan ni kita cut off dia adalah kita kena ada satu date lah, scan. Once duit dah start masuk dalam akaun, yang tu lah. Yang tu adalah untuk first batch. Yang ni lebih lepas dah buka account bank apa semua. Jangan kita tak kutip duit kalau account bank kita pun tak ready. Of course Kita berjanji dulu. Kita berjanji. Kurangnya saya pernah berjanji. Tengok pantai di belakang. Memang steady. Test kalau Okay. Test. Ya ni. Test dengar test. Test kalau apa ni kita invest tapi somehow tiba-tiba kita nak withdraw. Macam mana test? Okay. Kita akan set apa saja pembelian saham ni kita ada tempoh matang. Okay. Andai kata tempoh matang tak dicapai, okay, tak ada masalah. Koperasi akan bagi balik duit tanpa apa-apa faedah lah. Yang tu je lah jawapannya. Boleh exit anytime. Tapi bila dia exit, okay. Bila dia exit, open for one more lot share to own. Yang tu je. Yes, betul. Ya, bila dia jual share tu, tapi dia tak boleh jual dengan faedah ke dengan apa. Dia akan burn, dia akan dapat 5,000 balik untuk satu lot. Tetapi kita open dekat orang lain pun dengan satu lot 5,000. Kelebihan kepada yang mana yang dah follow daripada awal. Kita open lot ni. Test. Ada cadangan untuk buat prospektus kot. Prospektus. Okey, Kumar. Hai Kumar, mana? Apa dia? Prospektus apa? Okey. Minta apa ni biasanya kalau ada tawaran untuk penjualan saham, biasanya syarikat berhad lah, biasanya dia akan keluarkan prospektus untuk dia bagi tahu banyak apa yang dia nak invest, macam mana dia punya risk dia macam mana, lepas tu keuntungan dia macam mana, liability dia macam mana. Ni untuk meyakinkan investors lah di kalangan kita. Okey. Dia macam ni. Yang tu konsep untuk syarikat lah. Kalau berdaftar mana syarikat yang ada berhad holding ke berhad ke, dia memang dia kena buat prospektus untuk dia cari modal, cari dia punya sponsorship dia. So kalau koperasi ni dia base pada ahli. Kalau konsep tadi macam tadi kata Neng tanya tadi dia nak exit awal. So dia kena tebus lah. Tebus ni maksudnya kita lelong dia punya saham dia macam Harry cakap tadi. So orang yang beli tu dia akan cover balik yang orang yang akan keluar. So duit tu akan beredar dalam lingkungan yang sama. Dia tak keluar pun. Orang tu yang keluar. Faham tak konsep tebus ni? Tebus share lah. Kalau dalam koperasi memang dia pakai konsep ni tu tebus share. Siapa nak keluar, dia mesti cari orang untuk ganti dia. Sebab kita ni nak run bisnes. Nak run bisnes mesti ada modal. Modal berbayar kita saham. So kalau saham kita berkurang, maknanya bisnes kita dah tak nak target bisnes tu mungkin turun sikit. Mungkin jadi pending sikit. So payahlah. Konsepnya macam tu. So kalau untuk koperasi dia tak perlu prospektus pun. Dia tak ada saham berbayar ke apa.
Dia tak ada pun nak jemput orang masuk, orang luar masuk pun. Dia di kalangan ahli saja. So kalau ahli tu berminat macam Tess cakap tadi, memang satu lot 5,000. So kita kata 5,000 tu saham kita. So tak ada maksimum. So nanti open lagi second lot. Orang tu akan invest, ahli kita akan yang mana rasa dia ada duit lebih, dia nak masuk hartanah, dia join lah. Tak ada masalah pun. Sampailah satu tahap dia kata, oh aku nak lagi join. Nak ada 5 lot, 4 lot. Tu pulang lah. Kalau sebab kita punya maksimum kita nak 500. Permulaan 500k. So kalau katalah dalam masa 2 tahun bisnes kita yang plan ni berjaya, kita dah ada 2 house untuk flip kan, 2 rumah kedai untuk flip ke. So at the same time kita buka untuk projek pula, bukan untuk modal share. Kita buka projek, siapa nak invest untuk projek dia ada lot dia pula. Yang tu totally kita bagi faedah dia pada atas projek, bukan atas modal share. Faham tak? Boleh faham tak? Faham Kumar. Ini 2 situasi. Satu, kalau sekiranya ahli tu diisytiharkan bankrupt. Yang kedua, kalau ahli tu meninggal dunia. Adakah tanggungjawab ahli keluarga atau waris dia untuk jual share tu untuk dapatkan duit semula? Okey, kalau first kali pergi pada yang meninggal dunia lah. Sebab dia setiap koperasi ni dia ada borang penama. So setiap kali nak join koperasi dia ada borang keahlian dengan borang penama. Borang penama tu kita isilah. Mana kalau apa berlaku, apa-apa ke kan. Maksudnya apa kita meninggal ke, cacat ke, apa ke, dia ada penama dia akan dapat lah. Mungkin daripada saham yang kita buat tu ada apa orang panggil tabung khairat kematian contohnya. So dia akan dapat lah kan. Kita, mungkin sebab ni melibatkan duit yang banyak, kita kena ambil lah insurans. Betul tak? So insurans tu akan cover lah. So siapa yang meninggal dunia, automatik dia akan jatuh kepada penama dia. Penama dia boleh tebus lah share dia. Tanpa ada ikatan, tak, maksudnya katalah 2 tahun dia join, dah ada apa profit, faedah semua, dia dapat dividen. So kalau dia tebus, dia dapat dividen dengan profit tu sekali lah. Sebab dia dah ada matang lah 2 tahun. Kalau masuk sebulan tiba-tiba meninggal, so akan dapat balik modal yang dia keluarkan pula. Dia tak dapat lah dividen, tak dapat profit. Sebab koperasi ni kalau kita invest, kalau hartanah ni paling kurang pun mungkinlah 2 tahun, 3 tahun baru kita nampak hasil. Kalau setahun tu payah. Sebab tengok keadaan sekarang lah, pandemik lagi kan. So kalau 2 tahun tu, mungkinlah minimum 2 tahun, kita ambil lah. Kalau dia boleh sabar 2 tahun dia nak keluar duit, dia dapat lah faedah dia dapat dividen dia. Itu je. Untuk yang pertama tu pula, kalau dia istilah muflis dalam koperasi ni, tak salah aku tak ada pun istilah muflis sebab dia kalau dia muflis, duit dia macam mana kalau dalam saham dia, kalau dia declare dekat insolvency, dia kena bayar dalam koperasi tu lah. Kalau dia tak declare dalam koperasi, dalam insolvency, so tak adalah duit dia tu memang kekal lah. Sama tak kalau kita declare hutang kita sekian, so apa yang insolvency tu dapat, dia akan bayar pada hutang-hutang tu lah. Itu ya konsep dia. Kalau aku salah, betulkan lah. Sebab kalau yang untuk bankrupt ni aku tak pasti. Tapi dalam koperasi, mana-mana ahli yang bankrupt, dia boleh join. Tapi pastikan dia susah sikit lah. Dia mesti cash lah. Nak libatkan bank dia payah. Faham tak? Okey, aku tambah sikit. Faham. Aku tambah sikit pasal bankruptcy tu lah. Okey, kalau dalam konsep bankruptcy ni, hanya penama tu, dia takkan melibatkan ahli-ahli lain. Okey, penama tu saja yang dia kena bankrupt. So, what happen, apa saja duit yang dia patut ada, kita kena pulangkan kepada insolvency. Yang tu je. Kalau dia declare dari insolvency, kena ingat tu. Ada orang tak declare pun. Okey, sebenarnya dia bukan pasal declaration. Yang insolvency detect sebenarnya. Itulah melibatkan bank lah. Kalau dia detect, duit tu adalah hak milik insolvency. Macam tu. So yang tu je pasal bankruptcy. Dan orang-orang lain insyaAllah takkan terlibat apa-apa pun. Dia lebih kurang macam Sdn Bhd jugalah. Kalau director yang bankrupt, director yang kena, bukan company. Company masih ada. Melainkan company yang kena bankrupt. Yang tu different. Ni dua benda berbeza ni. Dia beza.
perseorangan dengan koperasi ni berbeza. Ya, betul. Sama juga. Okey. Okey, Neng Test nak test apa ni, bila dividen ni dalam bentuk tahunan kan? Pada Okey. jangkaan berapa tahun apa ni setiap ahli akan memperolehi dividen tahunan ni? Okey. Memandangkan yang ni adalah pelaburan bersama. Kita tak ada set satu dividen. Every year kita akan dapat 5% ke 10% ke tak pun. Kita berdasarkan bergantung kepada apa pulangan hartanah yang kita buat tu. Pulangan pelaburan yang kita buat. Andai kata contoh kita beli satu rumah 1,500, 150,000. Okey. Kita target dalam masa 3 tahun. Nilai hartanah tu akan katalah dapat keuntungan 40,000. 40,000 tu akan dibincangkan balik sebelum dapat keuntungan, faedah tu. Andai kata kita nak reinvest balik duit tu. Yang ni semua adalah tugas dan tanggungjawab ahli-ahli lembaga pengarah. Yang tu pentingnya ahli lembaga pengarah yang akan dibincangkan untuk next depan ni. Okey. Maksudnya di sini, Neng, tak ada satu tempoh yang dalam masa terdekat. Kita akan set semua tempoh masa panjang. Bukan peratusan dividen ni diputuskan dalam mesyuarat tahunan koperasi ya? Ya, betul. Siapa yang maksudnya bukan kuasa mutlak lembaga pengarah. Betul. Memang bukan kuasa mutlak lembaga pengarah, tetapi adalah melalui persetujuan semua ahli. Tapi lembaga pengarah yang mainkan peranan untuk nak naikkan usul. Jadi masih banyak kuasa dekat lembaga pengarah ni. Dia yang akan usulkan untuk pelaburan. Ya, aku selit sikit lah, Kes. Okey. Go on. Konsep dividen ni sebenarnya kalau kita isytihar lah, katalah kita ambil koperasi yang paling famous sekali berayak lah. Dia akan declare berapa? 15%, 20% dividen dia. Itu sebab dia memang dah stabil. So konsep dividen ni kalau kita, contohnya katalah tahun pertama kita declare 5%. Tapi tak ada untung pun. So 5% tu tak ada apa pun. Kosong je. So tahun kedua kita declare pula dividen kita 10%. Tapi still tak ada untung juga. Sebab tak ada hasil pun. Kita buat pelaburan kalau tak ada duit, kalau kita tak ni, tak adalah hasil kita. So tak ada pun, dividen kita kosong je. So dia tak macam koperasi sekolah. Koperasi sekolah kita labur, katalah saham mula kita RM5. So sepanjang setahun tu dia declare 10%, maknanya 50 sen. Kalau 5 tahun RM2.50 sen. Pada hujung 5 tahun kita nak tinggal tu, kata 5 tu dia akan bagi balik RM2.50 dengan saham asal kita RM5. So jadi RM7.50. Itu je. Tapi dalam konsep pelaburan ni, koperasi hartanah ni, kita boleh set lah. Okey, katalah dividen kita bila kita dah capai untung maksima ataupun boleh kita capai untung yang kita target, so baru kita declare kita punya dividen dengan profit sekali berdasarkan saham pemilikan masing-masing lah. Itu je. Sebab dia dividen ni tak ada masalah pun kalau kita tak declare. So kita kata tak apalah, kita tak ambil declare, kita nak run dulu bisnes kita sampailah kita rasa bisnes kita dah ada modal, dah dapat, untung dah ada sikit, so declare lah dividen. Maksudnya dia persetujuan ahli, so semua ahli setuju konsep yang kita ni nak ni, kita bawa lah. So dalam undang-undang kecil pun dia mention benda tu, so tak ada masalah. Satu lagi, Kumar, apa ni, adakah ahli lembaga pengarah layak untuk menerima sebarang allowance ke, imbuhan ke? Honorarium ke? Honorarium ke? Okey. Yang ni banyak isu ni sebabkan memang orang nak jadi LK ni akan minta allowance lah sebab mengganggu tugas dia. Tapi bagi aku terpulang pada ahli ataupun terpulang pada lembaga pengarah tu, dia rasa
Kalau dia buat kerja betul ke semua ke, dia layak dapat allowance, dia usulkan dalam meeting, lulus lah. Terpulang pada ahli yang tentukan. Honorarium ni pun dia set juga, tak semestinya tinggi. Allowance, contoh katalah kita ambil seorang pengurus, bukan gerangan ahli, so memang tu kita bayar lah, tu allowance pengurus dia menguruskan akaun. Contoh kita ambil kerani, dia buat akaun, so tu allowance kerani, so yang tu memang kena bayar, tu kita punya fixed cost kita kan. Itulah. Kalau allowance tu aku rasa buat permulaan LK ke pengurusi ke apa ke siapa dia nanti lepas ni declare lah. Kalau kita selagi tak dapat untung, mungkin tak ada allowance. Selepas itu baru kita declare kita punya honorarium. Tak ada masalah pun. Terima kasih Kumar. Soalan terakhir Kumar. Kalau tebus share tu, adakah tanggungjawab ahli yang exit dia tu untuk jual share tu ke, ataupun koperasi akan iklankan penjualan share tu? So kalau boleh ahli yang buat. Dia tak nak ada nanti kalau koperasi buat pula ada kata koperasi ambil untung ke apa. Tapi keutamaan ahli. Tapi kalau ahli tu sibuk, mungkin koperasi boleh buat lah, bantu sikit lah. Sebab bukan koperasi yang buat, dia punya management yang buat. Management tu maksudnya lain daripada ALK semua ni. Sebab koperasi kalau base pada ALK saja, ada pengurusi, ada bendahari, ada setiausaha. Kalau tak ada dia punya management, maksudnya tak ada kerani, tak ada dia punya pengurus, tak akan jalan koperasi tu. Sebab ALK dengan pengurusi semua ni, dia ada tanggungjawab dia lain. Dia ada kerja hakiki dia. Itu koperasi ni dia duduk, dia bincang, okay, set. Yang ni kita nak target kita. So dia ada plan dia ada dia punya risiko dia ada dia punya macam mana kita nak mitigasikan risiko kita. So daripada meeting tu yang kita back semua, push kepada kita punya lantikan kita, pengurus orang, dia akan buat pada kerani ataupun dia punya pegawai dia. Kalau kita nak buat sendiri memang tak dapat lah. Kecuali lah kalau offer, katalah test offer diri, dia nak jadi ni pengurus. Dia nak buat semua. So kita bagilah sedikit allowance untuk dia. Macam tu lah. Kumar, soalan terakhir Kumar. Sekiranya koperasi ini menanggung kerugian, adakah kerugian tu ditanggung bersama oleh ahli koperasi? Kemudian adakah ada cara lain untuk kita mengelakkan tanggungan kerugian oleh ahli koperasi dengan cara kita insurankan kita punya share ni? Insurans share ni aku tak pernah dengar lagi lah. Tapi kalau kita melibatkan hartanah, insurans hartanah tu memang ada lah, bangunan lah, apalah semua kan. So at least katalah koperasi fail, koperasi ni muflis. Susahlah nak tengok koperasi ni muflis. Selagi dia boleh buat, dia boleh tutup akaun, dia boleh buat mesyuarat agung, so dia kira sebagai koperasi aktif. So dia punya, katalah kita dah buat hartanah, tapi 2-3 tahun pun kita buat still peringkat yang sama. Maksudnya kita invest 500, tak juga jalan. Projek kita sama je, maintain statement tu je, stagnan je. So apa kata kita propose pula kita buat benda yang lain, benda yang selain daripada hartanah pula. Kita cuba buat apa, contohnya okay, kita kata kita nak buat apa aerospace punya style kan, ambil alih syarikat penerbangan ke, nak buat apa ke. Maksudnya kita kena pelbagaikan bisnes kita lah. Sebab tu dia ada target kita. Bisnes hartanah ni kita target setakat mana. Kalau dah stagnan dah, kita kena tukar lah kita punya taktik. Jangan kita push lagi, push sampai bila pun takkan untung lah. Itu konsep dia. Jangan kita takut nak cuba benda yang baru. Sebab koperasi ni dia kena berbincang lah. Duduk, ada mesyuarat dia, kita bincang. Macam mana kita nak cari penyelesaian masalah ni. Apa yang kita nak, apa kita nak suggestkan. Mesti dalam banyak-banyak kepala mesti ada idea yang menarik kan. Itulah konsep dia. Sebab koperasi ni satu aku pegang kata-kata apa Prof Diraja tu lah, Engku Aziz almarhum tu. Dia kata koperasi ni kerja bersama-sama demi manfaat bersama. Tu je. Untung ke rugi ke tolak tepi dulu. Kita kerja sama-sama demi manfaat bersama.
Okey? Kumar, dalam Suruhanjaya Koperasi, ada tak satu bahagian hikmat nasihat yang mana kita boleh invite diorang dalam penubuhan koperasi ni supaya dia boleh guide kita? Dia memang Apakah yang terbaik untuk kita invest dalam keadaan COVID, dalam keadaan ekonomi yang merudum ni? Mungkin dia boleh bagi satu nasihat kepada kita lah macam mana apa yang terbaik invest supaya kita tak tanggung kerugian nanti. Yang tu saya ingat kerugian tu yang paling ahli risau sebenarnya. Okey, dia ada satu bahagian, tak salah aku, bahagian dasar, bahagian pengembangan yang memang dia dengan koperasi dia yang akan urus daripada zero sampailah tertubuhnya koperasi, dan dia akan uruskan maintenance koperasi tu macam mana. Maksudnya bukan maintenance, dia kata okey macam ni. Dia akan bagi nasihat lah. So Suruhanjaya Koperasi dia memang ada unit tu. Tak salah aku pengembangan ataupun dasar. Lebih kurang macam itulah bahagian dia. Itulah kalau dia konsep dia macam ni. Kalau kita rasa rugi, kalau kita nak untung saja, payahlah. Semua yang kita buat ni ada untung, ada rugi. Sebab tu yang paling penting sekali target kita. Kalau kita punya saham pun, kita target, okey, setakat ni kita keluar duit kita. So, setakat tu lah. Okey. Sampailah satu tahap kalau kita rasa, kita nak lagi. Sampai satu tahap kita rugi. Rugilah. Sebab kita tak ambil peluang yang kita untung tu. Faham tak konsep dia kat situ? Memang dia ada untung, dia ada rugi. So, mungkin first year kita buat bisnes ni, tanah, second year, third year, rugi. Sebab tak dapat hasil lagi, tak dapat modal. So third year dia akan dapat modal dulu. ROI orang panggil kan, return on investment. Lepas tu, okay, 4 year kita dah dapat untung. Sebab apa? Maintenance kita dah kurang dah. Kita dah start boleh dah buat macam-macam dah. Kita dah ada stable lah. Ekonomi pun dah elok dah. 4th year kita dah boleh jalan. 5th year kita dah establish dah. So, pada masa yang sama, mungkinlah 2 tahun pertama tu aku rasalah mungkin rugi. Kan? So, kena fikirlah macam mana kita nak minimaskan rugi. Itu je. Okay, faham ni? Ya, betul. Okey, nak pergi ke soalan Black ni. Dalam situasi withdrawal ahli tapi tak ada ahli yang kekal nak beli share tu, macam mana pula? Okey, bila tak ada ahli yang nak membeli share tu, biasanya yang ni koperasi lah yang kena ambil tanggungan. Tapi yang ni pun atas undang-undang kecil yang kita akan set nantilah sebenarnya. So kita boleh gunakan duit yang ada di koperasi untuk bayar balik lah untuk share tu. Okay, Black Okay, cuy. Alright, thank you. Okay, so terima kasih banyak Kumar. Banyak lebat tadi. Yang tu pun masih isu pasal koperasi lagi on the beginning. Sebab kita sebenarnya kita kena faham satu lah. Kita melabur, ada untung rugi. Kalau melabur yang tak ada rugi ni, tak tahulah. SB. Sorry lah kan. Kalau tak ada risiko rugi tu susah lah nak kata. Sebab tu pilihan hartanah ni yang paling utama lah. Okay, tak apa. Kita go next. Usul dia yang next adalah berkenaan yuran. Kalau tadi berkenaan saham semua clear Ya. Kalau yang pasal withdrawal tadi kan? Ya. Kalau dia withdraw tu, untuk dia withdraw dah matang, tapi katalah koperasi tak untung tapi rugi. So dia dapat balik tu macam mana? Dapat amount yang dia dapatkan macam mana? Okey, andai kata withdraw bila tempoh matang tetapi mengalami kerugian, confirm kita akan dapat rendah daripada apa yang kita masuk. Yang ni adalah saham. Okey? Maksudnya
dan lepas 3 tahun, kata kita set 3 tahun matang, tiba-tiba memang dia drop lagi. Dulu kita beli 150,000, pada masa kita nak kata bersetuju untuk withdraw, yang ni bersetuju, kita tak nak proceed business tu, tapi pada masa tu kita dapat jual dengan harga 1,000. Maksudnya 50,000 rugi. 50,000 tu akan dibahagi sama rata kerugian dia dalam satu lot saham yang dijual. So, kerugian tu akan ditanggung serba sedikit oleh semua orang. Okey, tetapi dengan persetujuan juga. Kena ingat bila kita nak withdraw pun, maksudnya semua 2/3 dapat undian 2/3 kata setuju untuk jual. Kita jual tapi dalam keadaan rugi. Kalau kata kita buat undian 2/3 kata kita teruskan lagi, kita tambah lagi long term investment kita tu kepada tempoh yang dipersetujui nanti. Apa saja proses undian dia melibatkan 2/3. Okey, baiklah. Alright. Ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan saham? Sedut, tutup mulut sikit. Assalamualaikum Tess. Waalaikumsalam. Ya sir. Assalamualaikum semua. Okey. Aku macam lost sikit tadi bila kau cerita yang pasal lot saham tu. Ya. Okey, kita initial go for 100 punya lot. Okey, 100 lot. Okey. Untuk kickstart dia punya investment tu, selagi tak complete 100 lot tu terjual, memang kita tak akan proceed untuk beli apa-apa ke macam mana? Okey. Sebenarnya untuk let's do with that. Untuk lot kita akan go for minimum lah target. Let's say untuk minimum target kita go for 300k. 300k kita dah boleh start kick off the project kan. Okay, tetapi kita masih ada ruang 30, 60, 40 lot lagi. Kan? 60 lot equivalent tu 300k. So ada ruang 40 lot. Mana tahu tiba-tiba ada yang berminat lagi yang nak masuk chip in. So apa pun bila aku dah set bulan 3 last untuk kita punya funding tu masuk, maksudnya by hook by crook kita akan start. Okay. Cukup tak cukup, lot masih ada balance ke apa, kita akan start lah. Tetapi bila kita dah start, kena ingat once kita start, tambah-tambah dengan hartanah, kita sebenarnya dah ada aset. So nilai saham normally insyaAllah akan naik. Dah start naik. Okay. So yang tu je lah. Okay. Rasa faham ? Okay. Faham. Okay, thank you. Okay, ada lagi saham? Okay. Kalau tak ada, kita go for next. Yuran. Cadangan yuran tahunan. Yuran tahunan ni penting. Okay, macam tadilah penerangan Kumar tu. Berkenaan allowance, berkenaan audited account, apa semua, everything yang ni kita perlukan cost. Dan cost ni kita nak main daripada mana? Kita nak main daripada yuran. Sebenarnya, yuran ni pun satu benda yang penting, tapi taklah kita nak tak tinggi sangat. Okay. Nak bayar untuk gaji kerani apa semua tu buat masa ni memang aku sendiri pun kata kita belum start lagi lah. Kita atas dasar kawan ya, kita buat kerja. Tak ada lah kata kita nak minta kita babi nak bayar kerani. Kalau kata kita bayar kerani gaji minimum 1,200 pun sebulan setahun habis juga 15,000, 14,000. Itu yang aku kata lebih kepada bekerja macam welfare lah juga untuk kali ni. Tapi kita nak, sebab tu target pelaburan kita tu nak ke arah mana. Okay,
So yuran tahunan yang aku suggest buat masa ni 100 setiap tahun seorang. Ada apa-apa cadangan? Sebab kita punya ahli pun kalau based on yang anda isi survey baru 38, 37 kot yang bersetuju. So kalau 37 ni semua jadi ahli pun baru kita dapat 3,700 setahun. Tak banyak pun. Kita habis dekat audit saja maybe sama nilai. 3,000 lebih memang confirm audit dengan apa financial report everything ya. So ada cadangan lain? Buat 2 tahun sekali ya test yuran tahunan tu. Sekali 2 tahun. 2 kali setahun. 2 kali setahun. 2 kali setahun lebih relevan lah. Okay. Tapi kalau 2 kali setahun maksudnya 200 ialah setahun. 100. 200 lah. 200. Aku okey je sebenarnya. Lagi tinggi yuran tahunan, lagi bagus. Bukan kata nak bagi tinggi, cara bagi affordable lah. Okey, Bahtiar punya cadangan RM10 sebulan. 120 pun okey. Lebih tinggi yuran sebenarnya lagi bagus. Sebab yang ni adalah duit koperasi. Yang ni duit koperasi. Yang tadi tanya pasal kalau nak withdraw, tak ada siapa nak beli. Inilah duit-duit yang nak bayar ni. So penting juga sebab yang ni akan jadi duit koperasi ya. Bukan duit siapa-siapa. Setakat ni cadangan pesawat 120, 200. Cadangan 50 sebulan. 50 sebulan. Wah, tinggi Kumar, steady. Tu cadangan lah, tapi okey lah, tak apa. 20 sebulan. Okey, 20 sebulan ni lebih relevan lah. 50 sebulan tu tinggi sangat Kumar, 600 setahun tu. Orang dekat yuran, orang tak mau join lah. Tapi cadangan bagus lah sebenarnya. 20 tu okey lah. Aku rasa 20 pun relevan lah. 240 setahun. Jadi buat kita buka vote. Kita buka vote. Okey, kita buka vote dan ahli yang dah isi borang sahaja yang boleh vote kali ni. Dia dah tak open vote. Okey. Yang ahli isi borang yang kata bersetuju kepada koperasi. Yang tu saja yang boleh vote. Apa saja vote untuk apa saja isu, apa saja agenda untuk ahli koperasi yang kata bersetuju sahaja. Dengar kita ya. Amin, tutup hamnya mic tu. Allah, sorry. Aku tahu nak ramai. Okey. 30 sebulan. Yang sedut 5 kupang sehari ya kalau aku suruh hang lah. Kutip kalau minum. Okey, aku rasa kita go for voting RM10 sebulan, RM20 sebulan atau 300 setahun. Okey, setuju ke tak? Setiap bulan lah. Kalau boleh setiap bulan lah. Kalau kau nak bayar 6 bulan sekali pun okey juga. Janji. Ikut atau? Ikut atau? Boleh. Janji dalam setahun kita dapat nilai tu. Boleh. Ada standing instruction. Sedut kata. Memang betul ya? Tiap-tiap hari duit dia hilang 5 kupang. Dia tak sedap pun. Nagar lagi yang tak sedap. Okey, kita buat 120 setahun, 240 setahun, 300 setahun. Kita tengok yang mana kita akan buat. 300 saya rasa maksimum lah, cukup lah kot. Kalau ikut Kumar aku setuju ya 600 setahun. Lagi best, tapi aku tak bayar agak lah. Bayar lah bulan-bulan. Okey, tak apa. Kita go. Lihat sini ya. Okey, yang tadi tu apa yuran kan? Yuran tu maksudnya setiap tahun lah.
Okey, lagi satu. Fee masuk tu ada tak? Bagus. Terima kasih Kumar. Fee masuk. Nak set ke tak? Yang ni kita buat one off punya fee masuk RM50 ke 100 ke? Tak sama. Share adalah share. Yang ni Fee adalah masuk ni maksudnya masa permulaan tu. Kita nak isi borang ahli tu. Maksudnya saham kita kata tadi dah set RM5,000 kan. So fee masuk ni katalah RM50. Dia memang burn lah. Tak pulang balik lah RM50 ni lah. Ingat lah. So kalau yuran tahunan tu, tu setahun kita kena bayar ni lah. fee masuk ni macam yuran proses lah. Boleh. Boleh di-consider. Sebab melibatkan paperwork, password, dia buat kerja dia banyak apa semua. Kalau nak kena printing ke apa, betul? Mungkin, itulah cadang lah. Fee masuk mungkin 10 ke 20 ke. Betul lah. Very minimum lah fee masuk ni. RM10 ya cukup lah. Macam mana? Okey. Dapat lanyard koperasi. Nak kena pergi buat pula tempah. Dah lah sikit. Tempah lagi satu lanyard jadi RM10. Tak dapat apa. Ada 40 orang. Lah sub lah. Siapa yang ada company printing boleh lah sub. Siapa ada company printing, tolong contact aku. Aku ada projek. Yang ni PM tepi. PM tepi Bang Non lah. PM 10. Ya, lagi apa? Cepat. Okey. Untuk fee kita buat RM10 ya. Yang apa nama? Ya, yuran pendaftaran. Yuran tahunan. Yuran pendaftaran. Fee masuk RM10 ya. Okey, lepas tu yuran tahunan macam tadi ya kata. Ada pilihan tu lah. 120, 240, 300. Sorry Bahtiar, 36. Sekejap lagi orang tengok banyak. 300 dah maksimum lah, cukup lah. Tak, nanti senang koperasi kalau ada nak senang kira. Kalau tak nanti 300 tu bagi 6, 12. Susah nak kira prorated tu. Betul. Besok dah kira 25. Cepat gila. Aku baru nak pergi. Okay, very good. Okay habis. Okay, yang ni isu penting ni. Yang lepas ni. Kalau macam NGO, bayaran masuk 5, yuran 10. Tapi NGO ramai tu. Kita ahli 40 orang. Belum confirm lagi. Belum confirm lagi. 40 pun tak dapat lagi. Nagor pun tak isi orang. Aku tahu siapa isi. Asal pun tahu. Asal pun. Lupa hari tu lah. Sebab datang. Hai, 8 orang. Steady Dut. Okay, tak apa. Tak apalah. Yang ni memang kita level nak membebankan kawan-kawan sikit. Duit banyak kat rumah tak guna agak. Duduk simpan bawah bantai. Alright. Kalau macam tu kita tutup usul ni ya. Usul saham dengan yuran. Dah settle lah? Setuju. Okay. Next. Okay, yang ni paling penting adalah berkenaan ahli lembaga koperasi. Yang ni paling penting. Penting tu aku tak mau cerita pasal hierarki dia penting. Penting adalah sebab mereka ni lah sebenarnya yang menentukan perjalanan koperasi. Kena ingat benda ni dan kita akan kena fikir yang mereka ni lah sebenarnya orang yang bertanggungjawab nak pegang duit-duit kita ni. Yang tu paling penting. Apa letak semua amanah kat dia ni. Dekat katalah kita set 9 orang. 9 orang yang akan go. Aku tak kata yang kita perlu ada 9 orang. Maybe nak bawa 11 ke lembaga pengarah itu atas kita. Yang tu pun atas perbincangan. Tetapi setiap orang yang dilantik besar tanggungjawab dia. Dan bukan sekadar dilantik dan harap ada yang sudi
menawarkan diri. Yang ni lebih pada kerja yang macam kata tadi lah, kerja welfare. Tak ada dapat allowance apa, tak ada apa. Cuma kita nak dapat untung sama-sama kan. Yang tu je. So, setiap lantikan fikir betul-betul. Bukan bermakna aku yang duk cakap ni, aku perlu jadi presiden. Tak. Aku jawab terang-terang. Kalau boleh elakkan nama aku naik sebagai salah satu ahli lembaga pun. Sebab aku adalah orang yang buat bisnes. So, aku tak berani. Dia akan wujud conflict of interest nanti. Aku takut yang tu je. Okay? Tetapi kalau untuk aku masuk sebagai just jadi penasihat. Bukan penasihat lah. Ada apa-apa nak refer ke, aku open je. Okay je. Follow je. Tapi jangan kata aku buat koperasi ni untuk aku nak jadi presiden. Bukan. Sama sekali tidak. Aku cuma nak buat, macam aku katalah, target awal tu memiliki benda yang sukar dimiliki. Itu je. Itulah tujuan kita panggil untuk koperasi, dan koperasi ni very good. Okay. Antara cadangan untuk ahli lembaga koperasi ni, kita nak ada seorang pengurusi, presiden lah, seorang presiden. Okey. Kemudian nombor 2, kita ada seorang timbalan presiden. Nombor 3, kita ada seorang setiausaha. Nombor 4, kita ada bendahari. Okey. Dan cadangan aku adalah 5 ahli lembaga pengarah yang memegang portfolio yang berbeza. Okey. Contohnya, ada seorang akan pegang portfolio pelaburan. Dia adalah tanggungjawab dia untuk cari pelaburan yang bersesuaian. Ada seorang pegang portfolio hartanah, memang totally on hartanah saja. Ada seorang pegang portfolio maybe tengoklah apa yang penting, macam mungkin dua orang pegang satu portfolio supaya idea perbincangan tu lebih mendalam lah. Tapi aku cadangkan ada 5 orang ahli jawatan kuasa, sebab campur dengan 4 ke atas ada 9. So voting akan lebih ramai, lebih banyak kepala, dan senang nak dapat yang two-third tu. Okey. So ada apa-apa soalan pasal ahli jawatan kuasa ni? Come on, open for soalan. Kumar, ada nak tambah apa-apa? Kalau based on pengalaman hang ke apa ke? Macam ni lah, untuk jawatan 5 tu, pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari dengan AJK tu 9 orang tu. Sekarang ni kita tak tak apalah, kita buat undian lah yang tu. Tapi yang penting sekali, dia mesti ada jawatan kuasa penaja tu dulu. Okey, Untuk penaja 3 orang lah, tak apa. Yang tu hang aku dengan Pesot dengan Hafizal dah jadi lah. Aku tahu penaja tak ada masalah. Penaja aku volunteer, tak ada masalah. Yang tu aku kata, yang tu lah kita buka. So siapa ada cadangan, buatlah undian. Siapa yang dia rasa dia layak dia jadi presiden, dia nak jadi pengurusi, dia jadi. Tak ada masalah pun. Kita buat undian. So kita ada masa katalah sampai hujung bulan 31 Ogos ni kan. Ini berapa? Hari ni 21. So ada 10 hari lagi. So undilah siapa yang nak. Tak kisah pun dia nak calon diri sendiri pun tak kisah. Kan? So kita buat pencalonan lah. Pencalonan lah. Ada tetapi juga kan, Kumar. Okey. Kita macam ni lah. Kita bagi extend lagi survey kita ni sampai 31 April 8 untuk orang yang baru nak isi korang apa semua. Sebab apa saja pencalonan, dia kena based on ahli juga. Betul. Dia tak boleh orang luar daripada ahli yang buat pencalonan.
So no point lagi. Yang orang luar kita pun tak boleh vote sebenarnya. Okay, so kita extend kita punya survey sampai 31 bulan 8. Sekejap, Tess. Ya. Cadangnya kita nak submit kita punya penubuhan tu bila? 15 bulan 9 kita set date sebelum Hari Malaysia. Kalau 15 bulan 9 maksudnya kita dah ada, selepas tu kita boleh buat pencalonan, tak ada masalah. Masa bila? Selepas kita submit penubuhan, kan penaja tu kita still, penaja dah ada, so kita submit penubuhan, dia lulus, masuk syarat agung permulaan, time tu baru kita propose. Dah ada calon-calon lah. Tapi go ya, tak ada masalah bagi aku. Kalau nak go pencalonan dulu pun 1 bulan 9 kita buka untuk pencalonan. Okay, nak strengthen up lagi koperasi. Okay, mana tahu tengok tiba-tiba Nagor jadi presiden, lagi ramai yang berminat. So yang ni semua ada kemungkinan juga. Nagor yang mana yang tak follow, dia fire ya. Okay ya. So kita akan buka pencalonan tu start 1 bulan 9. Aku rasa yang itulah cadangan dia. Pencalonan di kalangan ahli ya. Sebab tu kena isi borang dulu lah. Siapa yang tak isi borang tak boleh lah. Tak apalah, nanti borang kita akan start spread out dekat orang yang kata bersetuju lah. Okay, steady. I second the motion, Black. Nagor for president. Tutup cadangan. Steady, Amin. Wajah. So nanti survey kita remove presiden lah. Jangan tak jawatan presiden lah, kita buka untuk yang lain lah. Boleh? Dah reserve siap-siap. Kalau survey nanti masukkan sekali lah cadangan kalau minum. Poll for president. Bukan. Sorry, survey kita maintain je yang untuk koperasi. Yang next punya nanti, kita betul buat post. Okay, lepas tu dia buat cadangan sesama ahli. Kita tengok cadangan daripada ahli, setiap ahli kita ambil kira. Dia boleh letak satu nama. Setiap post lah. Setiap post. Setiap post nanti, dia bagi cadangan. So nanti daripada situ kita kumpul, kita dapat majority. Okay. Ya, 1 bulan 9. Tak apalah, take note lah. Take note. Tapi macam aku kata tadi lah, pentingnya sebab mereka ni akan pegang duit. Yang tu je. Mereka ni lah yang akan menentukan hala tuju investment yang tak dibuat oleh semua ahli. Kena ingat lah. Okay, thank you very much, Azhar. So, macam tu lah. Yang tu lah sikit sebanyak yang aku nak stress out pada malam ni. Maybe next meeting kita agenda lain tak. Ada apa-apa soalan? So yang ni apa, survey ni dibuka bila nanti bila? Nanti kita inform dalam group lah. Apa dia, Amin? Dah, survey dah nanti inform dalam group lah. Survey dah ada up nanti. Okay. Nanti inform dalam WhatsApp group kan sana. Okay, survey nanti dalam WhatsApp group lah. So minta tolong. Yes. Ya. Lepas ni kita ada poll untuk yuran dulu. Yuran share. So esok jadi setiausaha tetap kan sana? Ingat Kamarul Merput besar. Okay, nanti Asad jangan lupa isi survey Asad.
Ajak lagi geng-geng kita yang lain tu. Aku aku dah submit lah test. Aku dah submit dah itu. Okey. Sajalah. Tapi Nagua confirm tak? Nagua ya, sebab dia bagi tahu aku itu. Dia buat underground ni. Yang belah perempuan tak ada langsung tengok 1-2. Perempuan baru ada 5 orang kot. Perempuan ada 5 orang. So minta tolonglah yang kawan-kawan kita. Cik beda-beda. Cik beda-beda. Facebook sekali kot. Ya, insyaAllah. Tu nampak ada Faridah dalam ni. Sorry. Siapa tadi? Bet. Khadijah. Okay. KT. Besok kena letak kat Facebook sekali besok. Link tu. Terima kasih. Tapi kalau boleh bagilah penerangan yang dekat geng-geng perempuan tu. Okay, investment ni bukan sekadar lelaki saja. Perempuan pun banyak duit tu. Lopez dah 2 kali tak masuk. Betul tak? Abang Lopez. Cia perempuan jadi aku. Kalau Lopez kita semua kena genggam tangan. Ya. Alright. Kumar adalah orang penting dalam koperasi ni. Kumar wajib join. Please consider him. Okay. Sedut. Open market business. Memang banyak yang dia dah lalui. Muka pun ada dekat Sungai Besi dulu. Macam Leman. Memang hartanah master kita. Mana-mana yang boleh tolong lah. Nampak? Leman tu dia kena tahu profession ke kawan. Ni aku nak cerita ni. Nampak? Hang memang hartanah Leman. Macam apa ni kawan kita Nud pun quite good dalam bidang hartanah sebab dia pun pejabat tanah. So, yang ni antara consideration lah yang perlu dibuat kan. Untuk geng-geng perempuan ni macam yang aku tak berapa tahu sangat. Aku tahu Zakiah dia dalam bank. So kalau boleh tarik dia sekali. Geng-geng bank ni pun perlu juga kita nak advice. Kau nak buat loan nanti. Nak buat loan ke apa semua. Tapi kita nak tibai grant lah. Yang tu je. Tamat. Off record. Yang ni off record. Lupa nak cakap lah. Tak ada yang tu nak. Try contact dia. Tengok kalau apa yang dia boleh suggest. Tak nak suggest, sudah join kali lah. Ajak join. Kita pun dah downgrade kita punya share. Bet ada contact kot. Okay. Yang ni satu lagi lah. Benda paling penting ni. Serius yang ni penting. Liverpool menang. Panjang. Dah. Bukan itulah. Habis, okay, satu lagi lah. Okay, koperasi ni banyak grant. So, jangan takut lah. Mungkin modal kita tak cukup. Tak apa, kita top up dengan grant. Kita boleh buat kata kerja, tak ada masalah pun. Aku rasa SKM mengalu-ngalukan benda-benda macam ni. Sebab dia nak bantu koperasi. Sebenarnya betul lah. Yang tu Kumar duk cakap banyak kali. Aku suruh diam. Aku tak mau cerita kat orang pasal grant ni. Sebab semua duk fokus kat itu lah. Okay, tak apa. Okay, yang tu tolak. Yang benda paling penting tadi aku nak cakap bukan pasal Liverpool lah. Sebenarnya, okay, siapa yang nak join tapi dana tak mencukupi, minta tolong PM aku untuk kita settlekan pasal benda ni. Kita buat plan. Okay, aku PM dulu hang. Duk diam. Alamak. Aku dah PM Bagi payslip dia. Bagi payslip kat sini. Aku dah payslip.
Laki bini aku kata. Banyak bini yang aku tak tahu lah. Okey. Ha. Kata ni untuk dia mana tak kira. Yang tu ialah kalau kata macam dia berminat tapi dia segan sebab dia tak cukup dana ke apa. Okey, minta dia bincang. Mai bincang dengan aku. Kita tengok macam mana penyelesaian yang kita boleh buat. Paperwork tu siapa yang buat? Paperwork. Yang Kumar kata tadi. Paperwork? Ni besok? Bukan. Dia sepatutnya Afizal yang tukang catat. Tapi tak apa. Nanti paperwork. Masuk. Don't worry lah, nanti kita sort tak. Kita tubuhkan dulu, lepas tu paperwork tak ada masalah, boleh copy paste je. Nampak? Kumar dia mungkin setiausaha lah yang sesuai. Setiausaha ni dia paling penting dalam penubuhan koperasi ni sebenarnya, bukan presiden. Sebab dia boleh bubarkan koperasi setiausaha. Bukan mana presiden. Tak ada. Yang pergi persidangan semua pengurusi. Setiausaha buat kerja. Kalau tengok mana-mana persatuan pertubuhan, setiausaha adalah orang yang submit dokumen dia. Setiausaha agung. Setiausaha agung lah tu, hang lah. Okey, tak apa. Yang tu, yang Aslan. Okey, tak apalah. Kalau macam tu, aku rasa lain daripada tu, tak ada apa dah. Berkenaan koperasi, ada apa-apa lagi? Soalan ke? Cadangan ke? Dan harap-haraplah koperasi ni, jangan harap aku seorang lah. Kadang-kadang aku pun mampu lah. Masalahnya ilmu tak berapa nak ada. So macam tak berani nak menyampuk lah. Tak apa. Kita start boleh belajar. Ni semua benda boleh Google lah. Serius. Terbaik. Sama juga. Aku pun buat benda yang sama. Aku tak tahu pasal soalan Leman, aku Google lah. Bila soalan Neng, aku biar Kumar jawab. Bila soalan Neng, aku bagi Kumar. Saya ada Kumar. Aku ada Kumar, nampak? Bagus Kumar. Bukan, macam ilmu pasal koperasi ni, Kumar, ialah dia duduk kat angkasa kot. Memang dia terlibat lah. So, macam aku ni berminat, tapi taklah berapa tahu. Tapi aku cuba. Yang penting kita cuba. Salah betul, kita boleh memperbaiki diri, insyaAllah. Okay, so Kumar, ada apa-apa? Tak ada. Lewat lah. Okay, sudut. Okay, chill. Leman. Steady. Asa. Okay, terbaik. Katie. Okay. Okay, Pesot. Okay, Nagor. Next meeting je lah. InsyaAllah lah. Nak cadang, next meeting buatlah satu ni, panggil kawan-kawan bagi talk. Tentang hartanah, tentang open business, open market ni, Nago, Sedut ke kan. Yang mana yang terlibat tu, bagilah talk. At least dapat ke ilmu. Aku cadang Leman. Maybe okay, untuk next meeting ni memang kita akan go totally on hartanah saja. Sebab 2/3 of kita punya survey tu dah memang sokong pun hartanah. So kita akan go detail on hartanah sebenarnya. Panggil lah. Apa hartanah target. Okay. So maybe kita akan sing dengan orang-orang yang berkenaan lah. Mungkin Leman, Nud, siapa sajalah yang berkenaan hartanah. Berkongsi idea dan pengalaman. Yes, betul. Berkongsi idea atau pengalaman everything. So mungkin lepas ni aku tak cakap banyak dah. Kita akan go yang lebih ahli dia. Tu, 6 ekar tak sampai 500k. Sea view lagi, Langkawi. Nampak tak?
memang menarik tanah ni, tapi tanah kena develop. Yang itulah kos tinggi lah. Belum sampai tahap ni kita beli rumah kedai. Kita beli ni dulu. Landed ke apa ke. Okay. Kumar, anything? Ada. Mak Kenet. Anything? Sedap. Pak Wan? Okey, semua okey. Okay. Amin. Amin dah left kan? Okey, Semua okey. Terima kasih. Dah. Syed. Satgi hang WhatsApp banyak pula, Syed. Okay, tak ada apa. Nanti hang tak ajak sempoi pun. Sanggup hang, Syed. Aku lah, itu Neng ah. Neng kot. Okay. Siapa yang lagi aku tak sebut? Waro, you're totally silent. Waro senyap Waro senyap Kan dia tak faham bahasa Melayu. Hang faham bahasa Melayu tak? Hang kena ni dah. Aku nak tengok bola. Hang tengok bola. Aku dengar. Okay. Ni, Shodi, thank you very much. Macam mana, okay? Okay. Okay, ni Shodi ni pun master hartanah apa ni? Tak ada. Taklah, maybe, yalah kan, boleh bagi pendapat, pandangan. Cik Bedah kita? Tak ada, semua clear. Cun, thanks semua. Okay, kalau macam tu, aku pun rasa cukup takat ni untuk malam ni. Jumpa lagi untuk next meeting, insyaAllah lah dalam 2 minggu ke kita set. So, apa-apa, tunggulah, kita blast lah. Okay, Sat, nak cakap apa? Dah, tak nak apa. Okay, terima kasih semua kerana sudi hadir pada malam ni. Okay, diucapkan selamat berhujung minggu dan stay safe. COVID is real. So, layak apa? Layak bola ni, Man City. Assalamualaikum. Liverpool.